Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan mengenai mockup yang dihasilkan berdasarkan masalah-masalah yang didapati daripada kajian lepas dan lawatan yang dijalankan. Berdasarkan kajian lepas yang ditemui, ia menggunakan sistem raf dan udang sebagai hidupan aquaculture-nya. Walau bagaimanapun, sistem tersebut tidak sesuai digunakan kerana ia menyebabkan air bertakung dan menjadi kotor. Udang yang digunakan sebagai aquaculture juga didapati memakan akar pokok yang menyebabkan pokok rosak dan mati. Selain itu, berdasarkan lawatan yang dijalankan di ladang K. Sikuang and Sons Sdn Bhd mendapati bahawa sistem aquaponik yang dijalankan memerlukan tenaga elektrik yang banyak untuk menjana tenaga elektrik bagi keseluruhan ladang. Oleh itu, beberapa cadangan telah ditemui dan melalui masalah tersebut, kami menghasilkan sistem aquaponik yang menggunakan sistem NFT dan menggunakan ikan tilapia sebagai aquaculture supaya akar dapat dipelihara. Sistem NFT ini juga akan ditambah dengan sistem solar untuk mengalihkan arus elektrik untuk mengecas bateri pam air dan pam udara bagi menjimatkan tenaga elektrik. Apa kata kita kenal pasti bahan yang digunakan bagi menghasilkan mockup aquaponik bagi menggantikan sistem aquaponik yang asal. Jom. Okey, komponen pertama yang digunakan dalam menghasilkan mockup adalah tangki ikan, di mana tangki ikan ini digantikan dengan menggunakan bekas polistiren. Komponen yang kedua pula adalah bekas tanaman yang digantikan dengan kotak minuman dan juga botol air. Okey, seterusnya adalah komponen ketiga iaitu media tanaman yang digantikan dengan span dan juga straw pula digantikan sebagai sistem pepaipan dan terdapat bahagian sistem penghubung tangki ikan dan bumbung panel solar yang menggunakan straw juga. Selain itu, papan kotak yang dibalut dengan plastik hitam sebagai panel solar. Kemudian bumbung juga menggunakan papan kotak yang dibalut dengan kertas putih. Okey, untuk pam air, kami gantikan dengan span manakala penapis air digantikan dengan cawan. Okey, untuk bateri pula pada sistem NFT ini, bahan yang digunakan adalah span dan akhir sekali adalah timer yang digantikan menggunakan bekas aiskrim. Fungsi setiap komponen aquaponik adalah yang pertama tangki air. Tangki air untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi kepada tumbuhan. Yang kedua iaitu bekas tanaman. Bekas tanaman digunakan untuk meletakkan tanaman yang ditanam. Yang ketiga adalah media tanaman. Media tanaman digunakan untuk memegang tanaman yang kita tanam. Yang keempat adalah sistem pepaipan. Sistem pepaipan adalah untuk menyalakan air kepada tumbuhan dan ikan. Yang kelima, pam air. Pam air adalah digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Yang keenam adalah penapis. Penapis digunakan adalah untuk menghasilkan air yang berkualiti dan bersih serta jernih. Yang ketujuh adalah solar. Solar digunakan untuk membekalkan tenaga untuk menyalurkan air. Melalui sistem ini, hidupan air akan membekalkan nutrien bagi membantu tumbuhan membesar. Jadi ikan akan menghasilkan amonia dan urea yang kaya dengan nutrien. Jadi itulah baja yang digunakan dalam sistem NFT. Okey, baiklah. Selepas kita kenal pasti bahan yang digunakan bagi menghasilkan mockup sistem aquaponik, mari saya tunjukkan proses pembinaan sistem aquaponik. Sistem aquaponik yang kami hasilkan adalah sistem NFT. Bahan-bahan yang digunakan adalah daripada barang-barang terpakai. Sebagai contoh, komponen yang pertama adalah tangki ikan. Tangki ikan ini diperbuat daripada bekas polistiren. Bekas polistiren ini telah kami potong mengikut kesesuaian bagi tangki ikan. Yang kedua adalah bekas tanaman. Bekas tanaman kami gunakan daripada kotak air minuman. Dan kami telah menebuk lubang-lubang ini bagi meletakkan sayur-sayuran dan bahan-bahan tanaman kami. Sebagai contoh, kamu dapat lihat di dalam
bekas tanaman ini mempunyai media tanaman. Media tanaman yang kami gunakan adalah span. Span ini kami telah potong mengikut kesesuaian bekas tanaman. Seterusnya adalah sistem perpaipan. Sistem perpaipan ini kami telah sambung straw-straw sebagai sistem perpaipan yang membolehkan tangki ikan iaitu bekas polystyrene bersambung dengan bekas tanaman iaitu kotak. Di sini juga kamu dapat lihat ada timer yang diperbuat daripada bekas aiskrim. Dan di sebelah timer adalah bateri. Bateri yang kami telah potong mengikut kesesuaian daripada span yang akan bersambung dengan wire iaitu kami menggunakan tali yang akan juga bersambung bersama pam air dan juga pam udara di dalam. Pam air dan pam udara kami menggunakan cawan plastik dan juga span yang telah mengikut kesesuaian dan dipotong mengikut kesesuaian. Okay, seterusnya bateri yang bersambung bagi menghubungkan wire dan melalui tiang daripada straw menghubung kepada bumbung bagi menampung panel solar. Bumbung ini kami gabungkan daripada dua papan kotak dan juga kami lekatkan panel solar yang diperbuat daripada kotak juga dan dibalut dengan plastik hitam. Maka terhasillah satu sistem NFT yang diperbuat daripada barang terpakai. Okey, tadi telah diterangkan proses pembinaan mockup yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Sekarang saya akan menerangkan cara penggunaan mockup yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Okey, saya akan mulakan dengan panel solar yang telah kami letakkan di atas bumbung sistem aquaponik NFT yang telah kami hasilkan. Okey, pada siang hari, panel solar ini akan menyerap tenaga daripada cahaya matahari dan akan mengkonvertkan kepada tenaga elektrik untuk mengecas bateri yang akan digunakan untuk mengalirkan arus elektrik kepada pam air dan juga pam udara di dalam sistem aquaponik yang telah dihasilkan. Okey, pam air dan juga pam udara akan berfungsi pada waktu siang dengan menggunakan tenaga semula jadi yang didapati daripada solar system yang telah kami hasilkan. Okey, manakala pada waktu malam pula, bateri yang telah dicas dengan sistem solar yang tadi akan membantu untuk mengepam air dan juga mengepam udara pada sistem aquaponik ini. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang tangki air pula. Okey, tangki air ini akan dipenuhkan dengan air dan akan dimasukkan dengan ikan-ikan yang akan diternak dan ikan tersebut akan dijadikan sebagai nutrien ataupun baja untuk tanaman yang akan dihasilkan. Okey, apabila sudah tiba masa yang telah ditetapkan, bateri akan mengalirkan tenaga elektrik kepada pam air dan pam air akan mengalirkan air melalui pipe air yang telah ada dan akan mengalir terus ke bekas tanaman. Air yang mengalir tersebut akan mengena pada akar-akar tanaman yang telah dihasilkan. Apabila air sudah mencukupi paras yang dikehendaki, air akan mengalir semula turun ke bahagian tangki air. Pam udara pula, ianya akan bergilir-gilir mengepam dengan pam air. Apabila sudah selesai pam air mengepam, kemudian pam udara akan mengepam pula mengikut masa yang telah ditetapkan. Untuk media penanaman yang telah dicadangkan oleh kumpulan kami untuk menggunakan sistem aquaponik ini adalah media tanaman seperti rockwool. Manakala bagi ternakan pula, kami mencadangkan untuk menggunakan sejenis ikan seperti ikan talapia dan lain-lain juga. Jadi, begitu sahajalah cara penggunaan mockup ataupun sistem aquaponik NFT yang telah kami tambah baik bagi dalam kumpulan kami. Dan aplikasi teknologi yang kami gunakan dalam projek ini iaitu panel solar dan juga sistem saliran. Penggunaan panel solar yang digunakan untuk mendapatkan sumber tenaga elektrik
yang membantu untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Sistem saliran digunakan untuk memastikan air dapat mengalir di setiap saluran paip. Hal ini kerana ia dapat membantu untuk pertumbuhan tanaman. Secara kesimpulannya, kaedah NFT aquaponik ini mendapat sambutan di Malaysia, terutamanya di kawasan tanah tinggi di Cameron Highland. Hal ini kerana kaedah ini digunakan bagi mengawal penggunaan bahan kimia pada tanaman yang boleh menjejaskan kesihatan pengguna. Oleh itu, NFT aquaponik ini boleh diperluaskan lagi kepada pengusaha di luar sana supaya kaedah yang digunakan ni dijadikan kaedah utama bagi sektor pertanian di Malaysia.